kita sampai kepada hadis ke-24. Hadis ke-24 di bawah tajuk kaya jiwa dan tidak meminta-minta kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Thawban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takaffala li alla yas'ala an-nas shay'a wa atakaffalu lahu bil jannah faqultu ana fakana la yas'alu ahadan shay'a rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Thawban radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjamin, man takaffala li, siapa yang boleh jamin kepada aku. Jamin di sini maknanya berjanji. Siapa yang boleh berjanji dekat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni Nabi nak tanya kita, ni geng-geng hak Tamaraka ni, Nabi nak tanya tuan-tuan, dan Nabi nak tanya saya, boleh tak kita berjanji dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Nabi nak minta jaminan kita. Nabi nak minta perjanjian daripada kita. Suatu perjanjian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta kepada kita. Apa dia perjanjian tu? Alla yas'alan nasa syai'a. Nabi minta berjanji. Kata Thawban, Nabi minta para sahabat berjanji dengan Nabi bahawa mereka ni tidak akan meminta-minta sesuatu benda kepada manusia orang lain. Nabi minta kita berjanji tuan-tuan malam ni, sebagaimana Nabi SAW minta kepada para sahabat pada masa itu berjanji, hampa boleh berjanji tak dengan aku bahawa dalam hidup hampa ni, apa yang hampa perlu, hampa jangan duk minta kepada orang. Wa atakaffala lahu bil jannah. Siapa yang boleh berjanji benda tu dekat Nabi, Nabi kata, dan aku boleh bagi jaminan kepada dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Hampa boleh berjanji dengan aku bahawa dalam hidup ni jangan duk meminta kepada siapa, aku boleh jamin kepada hampa syurga Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu benda kita ni kalau nak minta satu perjanjian kepada orang tuan-tuan, maknanya apa dia? Maknanya benda tu benda serius. Bila kita minta orang berjanji dengan kita tuan-tuan, maknanya apa dia? Benda tu benda serius. Tuan-tuan boleh faham? Tuan-tuan nampak letih ya? Sini kerja ni, wilayah yang cuti. Ingat kan? Saya hari ni tidur di KL semalam. Bangkit pagi ni keluar nak pergi berjumpa dengan orang di PJ tadi. Heran siapa Kuala Lumpur ni tak ada orang. Dia ingatkan zombie serang ke apa? Cek-cek ini hari wilayah. Lupa. Tuan-tuan, kita kalau boleh minta satu jaminan kepada orang, perjanjian pada orang ni, maknanya apa ni malu? Benda ni benda serius. Apa dia yang Nabi tak bagi minta kepada orang? Sekali kita baca keterangan. Macam mana yang kita tak boleh minta sesuatu pada orang? Sekali kita akan tengok apa dia maknanya. Faqultu, Thawban kata, bila Nabi dia habaq lagu tu, aku minta kepada hampa berjanji dengan aku suatu benda dalam hidup hampa lepas ni. Kalau hampa nak apa-apa, jangan minta kepada manusia, jangan minta dekat orang lain. Kalau hampa boleh berjanji dengan aku benda ni, aku jamin, aku janji syurga Allah Subhanahu wa taala ni aku akan jamin untuk hampa. Faqultu, Thawban radhiyallahu anhu bila dia dengar benda ni, Thawban bila dia dengar benda ni, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut dekat Nabi, dia jawab dekat Nabi bila Nabi kata lagu tu, dia jawab dekat Nabi, ana.
Fakana la yas'alu ahadan syai'a. Sauban bila dia dengar Nabi kata macam tu, dia kata kat Nabi, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, ana. Siapa yang boleh berjanji dia takkan minta pada orang, Nabi nak jamin syurga Allah Ta'ala untuk dia, Sauban kata ya Rasulullah, ana, aku ni boleh berjanji. Saya berjanji ya Rasulullah. Lepas tu Sauban ni dalam hidup dia tidak pernah meminta sesuatu kepada sesiapa. Hadis riwayat daripada Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan, tengok apa yang Nabi nak minta kepada kita ni tuan-tuan. Nabi minta dalam hidup ni kita kalau ada apa-apa ni jangan duk minta dekat orang. Kalau kita boleh berjamin benda tu, Nabi nak jamin syurga Allah Ta'ala untuk kita. Sauban bila dia dengar, dia kata aku ya Rasulullah. Maka adalah Sauban ni lepas tu dia tak pernah minta kepada siapa. Keterangan. Hadis ni tuan-tuan, mau kita duk baca, kita tak ulas dengan pandangan ulama, duk ulas pandangan kita, hancur. Kita baca Al-Quran, kita nak faham Al-Quran, kita kena tengok tafsiran ulama. Kita baca Al-Quran, kita tak boleh baca Quran walaupun kita baca dan kita lihat terjemahan. Sekarang ni dalam pasaran ada Al-Quran terjemahan ni ada. Kalau baca Al-Quran, tengok terjemahan, insya-Allah tak faham. Kalau baca Al-Quran, tengok terjemahan, faham dengan cara sendiri, insya-Allah sesat. Baca hadis, tengok terjemahan, tak dengar pencerahan, keterangan, syarah daripada ulama, tak faham. Baca hadis, tengok terjemahan, tak baca syarah ulama, faham dengan kepala otak sendiri, insya-Allah sesat. Apa dia yang ulama nak ulas? Keterangan. Umat Islam dididik apabila kaya, mereka mestilah menjadi pemurah. Yang ni Islam didik. Kita ni hidup bila kaya, kena jadi orang yang pemurah. Sebab tu salah satu daripada rukun Islam mengeluarkan zakat. Maknanya apa dia? Sistem kewangan Islam, pengurusan kewangan mengajar kita jangan jadi manusia yang bakhil. Kena jadi pemurah. Sebab tu dalam Islam dia ada istilah zakat. Sebab tu dalam Islam dia ada istilah wakaf. Sebab tu dalam Islam dia ada istilah sedekah. Sebab tu dalam Islam dia ada istilah infak. Semua ni nak mendidik kita jadi pemurah. Jangan kedekut. Ni mai sembahyang Jumaat RM1 tu daripada Jepun belum masuk sampai merdeka 60 tahun. Dia kata alhamdulillah tak saya istiqamah pada otak dia. Istiqamah ni buat amalan lagi baik, lagi baik, lagi baik. Ni dah istiqamah RM1 tu. RM1 lah ni tuan-tuan ni nak pergi kencing pun ada tempat tak boleh masuk dah dengan RM1 ni. Nak masuk toilet pun ada tempat tak boleh masuk. Saya baru ni ada pergi satu tempat, saya tak mau sebut di mana pasal kamera banyak malam ni. Saya pun tak larat nak berkeling orang lah ni tuan-tuan, tak larat nak bergaduh. Saya sensorkanlah nama tempat tu. Nak terkencing. Pipi tengok RM5. Terkejut tuan-tuan ni. Bayar RM5 dengan terkejut tu tak jadi kencing. Haram kata habis duit. Bayar dah RM5. Maklum terkejut. Kencing lari masuk balik dalam budin. RM5. Tuan-tuan nak masuk toilet RM5 lah ni. RM5 nak masuk toilet. Kan nak masuk syurga dengan RM1. Dia kata ustaz ikhlas. Saya ikhlas. Tuan-tuan faham tak makna ikhlas ni apa dia tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ikhlas tak makna? Tuan-tuan faham tak makna ikhlas ni apa dia? Yang tuan-tuan ada sebut tu, saya bagi RM1 pun ikhlas ustaz, betul, betul. Tapi ikhlas ni yang terbaiknya macam mana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran. Lan tanalul birra. Tuan-tuan, satu orang ni dia takkan dapat
tahap kebaikan yang sempurna ni di antaranya macam mana tindakan yang dia kena lakukan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia kena bagi kepada Allah benda yang dia paling sayang dalam hidup dia. Tuan-tuan baca bagaimana Telaga Bayruha dibagi kan. Nak bagi kepada Allah, kena bagi benda yang kita paling sayang. Benda yang kita paling sayang. Nak masuk duit dalam tabung masjid, kalau boleh. Ni Zapid, kalau boleh. Tengok not yang dalam poket tu yang paling sayang. Yang tu bubuh dalam tabung masjid. Kalau boleh. Kalau tak boleh, hang bubuh lah berapa pun. Jangan tak bubuh, sudah. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam poket tuan-tuan ada RM1, selai. RM5, selai. RM10, selai. RM50, selai. RM100, selai. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, dalam 5 jenis duit ni, yang mana yang tuan-tuan paling sayang? 2 saat daripada sekarang. Benda ni tuan-tuan bukan kena fikir. Dia kata, Ustaz, saya dalam 5 ni, Ustaz, RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Dalam 6 keping ni, Ustaz, yang saya paling sayang RM1, Ustaz. Hang kena picek yang kencing, hang. Lah, hang pergi kencing dalam layak, orang ayak kencing, kita picek tengok. Hang mabuk ketum ke mabuk dadah. Kena bagi kepada Allah benda yang kita paling sayang. Ada cerita satu orang kaya dengan satu orang susah. Pergi sembahyang Jumaat. Dia pergi sembahyang Jumaat. Yang kaya ni, dia mai ke masjid ni, dia naik Mercedes S560. Bukan 320 hak dulu ni. 560. 550. 580i. Harga dekat 800,000 lebih. Dia parking depan masjid, turun. Dia ada driver belakang. Datuk. Satu orang lagi pula tuan-tuan yang main Jumaat lah. Naik motor Yamaha Sport Tik Kambing tu. Tuan-tuan ingat lagi tak? Yamaha Sport 100 Sport tu. Start di Tamarakan. Zuh dia dengar sampai Putrajaya. Ketang, tang, 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 tang. Hang buh tuti terlebih. Pulas minyak motor. Serupa KKM ada semua denggi dia punya asap. Dia pun main yang Jumaat ketang tang 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 perak dia pergi bawah rumah tu. Turun. Yang miskin duduk sah nombor 3, yang kaya tu dia pergi masuk tamdah hebat tadi dia terlewat, dia duduk sah nombor 4 belakang. Duduk. Bila mai time nak sembahyang Jumaat, yang kaya duduk sah nombor 2, yang miskin duduk sah nombor 3. Habis sembahyang, tabung Jumaat jalan. Al-Kisah ni di Masjid Tamarakan. Yang kaya yang naik mesti S580i ni tuan-tuan, tabung jalan, dia berselup poket lah. Selup poket, tarik, dia bubuh RM5. Tabung tu pun berjalan. Imam zikir lambat, dia tengok tabung sampai belakang. Yang miskin naik motor Yamaha Sport 100 tu kan, Tik Kambing tu RM50. Yang kaya ni tercapak. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi satu pengajaran kepada korang ni, jangan kedekut. Habis keluar masjid ni, yang kaya Datuk ni pun dia kejak lah yang naik motor 100 Sport tu. Sampai dekat motor Datuk ni peluk cium. Dia kata, terima kasih Tuan, Tuan telah memberikan satu pengajaran kepada saya. Kawan ni pun duk heran, dia kata, siapa ni Tuan? Duk cium-cium saya ni. Dengan COVID apa semua ni, duk cium-cium lah. Tak, saya taharulah Tuan bagi satu pengajaran pada saya. Apa sebab? Kawan ni pun tanya, apa sebab? Datuk ni kata, tadi tabung jalan saya bubuh RM5, Tuan bubuh RM50. Allahu Akbar, dia peluk pula kali kedua. Pak Long ni kata, Datuk silap faham ni. Sebab? Duit je RM50 tu bukan duit saya, duit Datuk. Tadi Datuk duk tarik duit daripada poket seluar tadi. Terjatuh tu yang saya ambil tolong bubuh. Dia kata bukan duit saya. Datuk ni kata haram terkena aku kan ni. Jangan duk jadi kedekut tuan-tuan ni. Jangan duk jadi kedekut.
Islam ni dia nak kita ni jadi orang yang macam mana? Pemurah. Suka memberi. Sebab tu jangan kedekut tuan-tuan. Bab sedekah ni kita nak cerita tu.